Peguam persoal, siapa bagi arahan tumpu siasatan pada Zahid? Perdana Menteri digesa, jangan layan ugutan bersatu. Ini jawapan kenapa Perdana Menteri berdiam diri isu Zuraida. Pakatan Harapan beri amaran keras pada kerajaan. Kenyataan Muhyiddin tak munasabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa memberi penjelasan mengapa siasatan berhubung suapan yang dibayar oleh Ultra Kirana Sedia Berhad tertumpu kepada Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi semata-mata. Dalam satu kenyataan, Peguam Hanif Katri Abdullah berkata, hal itu perlu dijelaskan bagi menjaga reputasi SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun harus mengeluarkan kenyataan rasmi untuk memberi penjelasan, katanya. Hanif mengulas artikel portal FMT semalam yang memetik sumber tanpa nama yang mendakwa SPRM telah menyiasat beberapa individu yang disebut dalam leja UKSB. Sumber itu yang tidak mahu namanya disiarkan berkata, SPRM beberapa tahun lalu telah meneliti beberapa nama yang disebut dalam leja yang disimpan oleh bekas pengurus UKSB. Antara lain, sumber itu mendakwa Khairi Jamaluddin, Muhyiddin Yassin dan anak saudara bekas Perdana Menteri adalah antara individu yang disiasat, tetapi tiada kes terhadap mereka. Ada beberapa ahli perniagaan dikatakan menerima wang, tetapi ketika itu kami diarah tumpu pada Zahid. Sekarang ini kami meneruskan siasatan ke atas semua nama yang terkandung dalam leja itu, kata sumber itu seperti dilapor FMT. SPRM dikritik kerana didakwa melakukan pendakwaan terpilih selepas beberapa pengarah UKSB memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa mereka membayar Zahid dan beberapa tokoh politik lain. Paling mencuri tumpuan adalah pendedahan bahawa UKSB membayar 1.3 juta ringgit kepada Muhyiddin Yassin semasa dia menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2018 yang membawa kepada desakan supaya dia didakwa. Selepas menerima kritikan, SPRM setuju menjalankan siasatan ke atas semua individu yang dinamakan dalam leja yang dikatakan disimpan oleh bos UKSB. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razdan Rafi'i menggesa pihak berkuasa menyiasat bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya atas dakwaan bersubahat dan melindungi mereka yang dinamakan dalam leja tersebut. Pada masa itu, Muhyiddin masih bersama kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan melantik Latifah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 4 Jun 2019, 3 minggu sebelum Zahid didakwa di mahkamah. Untuk rekod, Ahmad Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB supaya kerajaan melanjutkan kontrak kepada syarikat tersebut. Kontrak itu adalah untuk mengendalikan pusat sehenti di China dan sistem visa luar negara, sistem VLN, serta mengekalkan perjanjian untuk membekalkan peralatan sistem bersepadu VLN kepada syarikat yang sama. Ahmad Zahid adalah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri ketika bayaran dibuat antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob diminta untuk terus kekal istiqamah dalam menjalankan tugasan hariannya selaku Ketua Kerajaan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razdan Rafi'i berkata, Ismail juga tidak perlu melayan sebarang ugutan maupun desakan daripada mana-mana pihak yang dilihat cuba mengganggu gugat perjalanan pentadbirannya. Kata Razlan, lebih-lebih lagi apabila ada pihak yang cuba menentukan siapa yang sepatutnya menjadi pengganti Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Zuraida Kamaruddin dalam Kabinet. Dari awal bersatu ini kemaruk jawatan menteri dari zaman Tun Mahathir, semua dapat jawatan. Kalau tak menteri, pasti jadi timbalan menteri. Tak cukup dengan itu, mereka minta jawatan timbalan speaker. Tak cukup lagi, mereka lantik semua jadi pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dan kalau boleh, semua ahli parlimen dapat habuan jawatan. Kredibiliti boleh buat kerja atau tidak, itu belakang kira. Yang penting, semua mesti rebut jawatan. Tak puas hati lagi kepada yang nak melompat, mereka sediakan skim pelindungan diri dan melantik Khattab menjadi menteri dan jawatan-jawatan lain semua tersedia. Scheme of Things yang dicipta oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri buatlah apa sahaja demi kebaikan rakyat. Tidak perlu layan ugutan bersatu, katanya kepada Malaysia Kini. Razdan mengulas kenyataan Ketua Bersatu bahagian Ampang Muhammad Isa Muhammad Saidi yang berkata Ismail Sabri sepatutnya menggunakan kota menteri daripada UMNO dan bukannya mencuri kota bersatu jika mahu mengekalkan Zuraida dalam Kabinet.
Muhammad Isa sebelum ini turut menyifatkan Zuraidah sebagai seorang yang cuma mahu menjaga jawatannya semata-mata. Mengulas lanjut, Razlan turut mengingatkan bahawa tiada kestabilan dalam kerajaan kalau Perdana Menteri boleh diugut sebegini rupa. Muhyiddin sering kata nak tekan butang, mana wujud kestabilan sekiranya semua kuasa Perdana Menteri nak diambil oleh Bersatu. Tiada kestabilan kalau Perdana Menteri boleh diugut sebegini rupa. Bersatu tidak akan berani tekan butang. Tujuan mereka menyertai kerajaan demi jawatan, bukan ada sebab lain, katanya. Istilah menekan butang itu bermula sewaktu PRN belaka pada November 2021, sewaktu Muhyiddin dilaporkan berkata dia boleh mengarahkan wakil rakyat dari Perikatan Nasional untuk tarik sokongan dari Kerajaan Johor, pimpinan Hasni Mohamad ketika itu. Sehingga kini Perikatan Nasional mempunyai 51 ahli parlimen dalam Dewan Rakyat. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Khaidirah Abu Zahar mengingatkan semua pihak bahawa lantikan Menteri Kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri. Oleh itu, katanya tiada keperluan untuk mendesak Ismail melantik pengganti Zuraidah daripada kalangan pemimpin Bersatu. Itu hak prerogatif Perdana Menteri. Jadi pada saya, tiada keperluan mendesak Perdana Menteri untuk tujuan itu, katanya ringkas kepada Malaysia Kini. Kelewatan membuat keputusan mengenai jawatan Zuraidah Kamaruddin dalam Kabinet menunjukkan kedudukan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang lemah, kata Timbalan Ketua UMNO Johor Nur Jazlan Mohamad. Bercelaru dan mencerminkan kedudukannya yang lemah, beliau tidak boleh buat keputusan atau menegaskan kuasanya kerana menjadi tebusan pihak tertentu. Hakikatnya beliau lambat buat keputusan menunjukkan bahawa beliau mungkin sedang berlengah. Sudah lebih 2 minggu Zuraidah meninggalkan Bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia dan beliau masih dalam Jemaah Menteri. Tidak pernah seorang Perdana Menteri UMNO selama ini dalam sejarah negara, Nur Jazlan dipetik sebagai berkata dalam laporan Free Malaysia Today. Nur Jazlan mengulas mengenai sikap berdiam diri Ismail yang masih tidak menyatakan sama ada Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu akan digugurkan atau digantikan dengan ahli parlimen lain. Katanya Zuraidah bukanlah menteri yang penting kerana terdapat ramai ahli parlimen lain yang mampu mengendalikan kementerian berkenaan. Ketika ditanya apakah Ismail mungkin bimbang 3 ahli parlimen PBM mungkin menarik balik sokongan mereka yang boleh menjejaskan undian rang undang-undang pada sidang parlimen akan datang, Nur Jazlan berkata sebarang kemungkinan boleh berlaku apabila kedudukan Perdana Menteri lemah. Semalam Muhyiddin berkata Ismail berhak mengekalkan Zuraidah dalam Kabinet, namun Perdana Menteri perlu mengekalkan kuota menteri bagi Bersatu. Muhyiddin juga berkata dia masih menunggu tarikh untuk bertemu Ismail Sabri dan membincangkan penggantinya. Tambah Muhyiddin dia telah menyediakan nama pengganti Zuraidah tetapi masih belum diserahkan kepada Ismail Sabri. Pada Mei lalu Zuraidah mengumumkan keputusannya meninggalkan Bersatu bagi menyertai PBM dan berkata dia akan membincangkan peletakan jawatannya sebagai menteri dengan Ismail. Pada 19 Jun lalu, Zuraidah berharap agar dia dikekalkan dalam Kabinet bagi meneruskan program yang dirancang di bawah kementeriannya. Kerajaan digesa mengumumkan sepenuhnya pelan menangani isu subsidi dan kos sara hidup dalam tempoh 24 jam. Sekiranya gagal, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup wajib meletakkan jawatan. Itu yang ditegaskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan. Menurut kenyataan itu, keadaan rakyat dijangka akan bertambah parah apabila harga barang dilihat bakal meningkat. Pada ketika ini, kerajaan belum mengumumkan sebarang mekanisme, dana serta garis masa pelaksanaan subsidi bersasar walaupun hanya tinggal lebih kurang seminggu hingga terhapusnya subsidi dan harga siling. Ini tidak memberi banyak masa kepada rakyat untuk bersiap sedia menghadapi peningkatan kos sara hidup yang berkemungkinan meningkat berkali ganda. Tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan, ini bukan langkah yang proaktif maupun bertanggungjawab. Kata kenyataan itu lagi, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur berkali-kali di Parlimen tentang kelewatan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara bermesyuarat serta mengambil tindakan tahun lalu. Namun rakyat terus menyaksikan betapa lembabnya tindakan para menteri dalam menangani masalah kos sara hidup. Semalam diumumkan subsidi minyak masak tulen berbotol serta harga siling bagi telur dan ayam akan dihapuskan mulai 1 Julai. Ahli Parlimen DAP Wong Kah Wah menjelar cadangan menubuhkan kementerian baru bagi membolehkan Zuraidah Kamaruddin mengekalkan jawatan dalam Jemaah Menteri manakala Bersatu mengekalkan kota menterinya. Ahli Parlimen Ipoh Timur berkata bilangan menteri di Malaysia sudah mencukupi dengan Ismail Sabri Yaakob memimpin 31 anggota dalam Jemaah Menteri. Wong yang juga pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara berkata menubuhkan satu lagi kementerian semata-mata untuk mengekalkan kedudukan Zuraidah sebagai menteri dan menjaga kepentingan Bersatu hanya akan menambah kegemukan Jemaah Menteri. Jemaah Menteri Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018 hanya mempunyai 28 anggota,
walaupun mempunyai majoriti ahli parlimen lebih besar, katanya dalam kenyataan di Facebook. Namun Kementerian Tenaga, Teknologi Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar dipecahkan kepada 3 kementerian berasingan kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Ini bukan kerana kerumitan menguruskan tanggungjawab, bahkan ia sekadar langkah mewujudkan perjawatan untuk disandang ahli parlimen kerajaan bagi mendapatkan dukungan berterusan. Semalam Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata, Perdana Menteri mempunyai kebebasan untuk mengekalkan Zuraida dalam Jemaah Menteri selagi Bersatu kekal mendapat kuota menteri. Beliau berkata, Ismail boleh mewujudkan kementerian baru jika diinginkan selain menambah bahawa ia adalah hak Perdana Menteri. Muhyiddin juga menggesa Ismail supaya segera memutuskan kedudukan Zuraida dengan berkata bahawa beliau sudah mempunyai calon untuk menggantikannya. Zuraida yang juga Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi dilantik memegang portfolio itu pada 27 Ogos tahun lalu ketika masih bersama Bersatu. Beliau meninggalkan parti itu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia pada 26 Mei. Sebelum ini, kepimpinan Bersatu berkata Zuraida perlu digantikan dengan wakil daripada parti itu susulan kedudukan menteri diberikan dalam bentuk kota parti.